Okay, selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Okay, kali ini untuk unit 10 iaitu pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okay, untuk bahagian 2, okay, kita akan bincangkan latihan. Okay, untuk unit 10, okay, cadangan nilai adalah 5, ada 5 sama seperti dalam bahagian 1. Okay, kita lihat semula untuk nilai yang dicadangkan adalah nilai kesederhanaan, okay, nilai bertanggungjawab, nilai berdikari, nilai rasional dan juga nilai kejujuran. Okay, untuk soalan yang pertama iaitu latihan soalan bahagian A. Okay, ini adalah struktur 10 markah. Okay, maklumat berikut berkaitan dengan golongan muda yang muflis. Okay, akibat penggunaan kad kredit secara tidak terkawal. Okay, ini adalah satu petikan yang diambil daripada laman web iaitu daripada www.ibnuhashim.com. Ini berkaitan dengan golongan muda yang muflis kerana penggunaan kad kredit secara tidak terkawal. Okey, ada 4 soalan, A, B, C, D. Okey, untuk soalan yang pertama, dia tanya apakah punca? Dia nak punca yang menyebabkan golongan muda diisytiharkan muflis. Akibat penggunaan kad kredit tadi secara tidak terkawal. Jelaskan dua jawapan anda. Di sini 4 markah. Pelajar perlu bagi 2 punca. Setiap satu punca mesti jelaskan. Berikut adalah cadangan jawapan. Mari kita lihat yang pertama. Punca yang pertama adalah sikap suka boros ketika berbelanja. Huraian dia adalah membeli barang di luar kemampuan dan tidak mengikut keperluan yang sepatutnya. Di sini pelajar akan dapat satu punca dan satu lagi adalah huraian. Dapat 2 markah. Untuk punca yang kedua, tidak mampu membayar semula hutang kad kredit. Kenapa isytihar muflis? Sebab dia tak mampu nak bayar hutang yang terlalu banyak. Penggunaan kad kredit dan tidak mempunyai wang mencukupi untuk bayar hutang tersebut dan akan diisytiharkan muflis. So, dapat lagi 2 markah. So, di sini 4 markah. Untuk soalan B, ramalkan 2 kesan lain selain daripada muflis. Apakah kesan lain jika kad kredit digunakan secara tidak terkawal? Yang pertama, terpaksa membuat pinjaman daripada syarikat. Dan yang kedua, menanggung beban hutang yang tinggi. C, berikan 2 cara golongan muda menggunakan kad kredit secara bijaksana. Bagaimana cara? Yang pertama, boleh mengehadkan bilangan kad kredit. Mungkin perlukan satu sahaja. Dan cara kedua, hanya gunakan kad kredit untuk menangani situasi kecemasan sahaja. Sini dapat 2 markah. Dan akhir sekali, untuk D, kad kredit membawa pelbagai kebaikan kepada individu. Dia nak nyatakan 2 kebaikan. So, pelajar kena tuliskan 2 kebaikan kad kredit dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kebaikan yang pertama adalah boleh digunakan ketika menangani kecemasan. Dan kebaikan yang kedua, kad kredit ni kita tidak perlu membawa wang tunai, cash. Tak perlu bawa ke mana-mana. Hanya pakai kad kredit. Tetapi perlu diingat bahawa penggunaan kad kredit perlulah secara terkawal. Seterusnya pelajar, untuk latihan pengukuhan B iaitu dalam buku teks muka surat 144. 144. Kita lihat untuk latihan B pengukuhan B ada 4 situasi. Setiap situasi ini pelajar perlu bincangkan tindakan dan berikan justifikasi yang sesuai. Untuk situasi 1, kita baca Kuan-Seng telah merancang perbelanjaan untuk pelbagai barangan bagi menyambut Tahun Baharu Cina. Walau bagaimanapun, Kuan-Seng mendapati ada antara barangan yang ingin dibelinya agak mahal berbanding dengan bajet yang diperuntukkan. Jadi untuk situasi ini, pelajar boleh cuba tuliskan nilai yang boleh diamalkan dan apakah tindakan. Boleh tambahkan nilai, cikgu nak pelajar tambahkan nilai. Contoh cadangan, jawapan adalah nilai kesederhanaan lah.
Okay, yang sesuai untuk situasi satu. Dan huraian dia, okay, Kuan Seng ni hanya tindakan yang Kuan Seng perlu ambil adalah dia hanya membeli barangan yang diperlukan sahaja. Okay, berdasarkan bajet yang diperuntukkan. Okay, jadi barang yang mahal tidak perlu dibeli. Sebaliknya, okay, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh guna semula barang terpakai yang masih boleh kita gunakan atau dia gunakan pada tahun baru Cina tahun lepas. Yang tahun lepas punya tu dia boleh guna semula barang tersebut. Okay, yang masih elok. Okay, untuk situasi kedua, ini adalah situasi semasa membeli belah di pasar raya. Mary telah ditawarkan memiliki kad kredit oleh seorang ejen bank. Okay, ejen bank tersebut menawarkan sebuah beg pakaian. Okay, semasa Mary mengisi borang permohonan. Okay, pada masa yang sama, Mary memang bercadang untuk membeli sebuah beg pakaian. Okay, kita lihat apakah cadangan nilai. Okay. Ini adalah nilai rasional di mana Mary kat sini dia boleh berfikir dan juga boleh bertindak wajar lah. Ambil tindakan yang wajar. Okay, kat sini okay, dia ditawarkan kad kredit. Okay, sebenarnya dia memang nak beli beg pakaian. Okay, adakah dia perlu menerima tawaran kad kredit itu semata-mata untuk dapatkan beg pakaian secara percuma? Okay, di sini tindakan yang Mary perlu ambil adalah dia perlu menolak Mary perlu menolak tawaran kad kredit tersebut. Kerana jika dia memiliki kad kredit, dia perlu boleh fikir bahawa dia akan menanggung bebanan hutang. Dan Mary juga tidak perlu memiliki kad kredit semata-mata nak dapatkan beg pakaian percuma. Kenapa? Kerana sebenarnya dia boleh beli beg itu sendiri, beg pakaian itu sendiri dengan harga yang lebih murah dan jimat. Untuk situasi yang ketiga, ini berkaitan dengan syarikat telekomunikasi telah menawarkan sebuah telefon bimbit yang berjenama terkenal secara percuma kepada Puan Tukinah. Telefon bimbit tersebut akan diperoleh dengan syarat Puan Tukinah melanggan pakej pasca bayar yang memerlukan bayaran sebanyak RM85 sebulan dan kontraknya adalah selama 2 tahun. Pada masa yang sama, Puan Tukinah sudah memiliki pelan prabayar sebanyak RM35 sebulan. Jadi di sini, nilai yang berkaitan adalah mungkin boleh tulis nilai bertanggungjawab. Kerana di sini, Puan Tukinah tadi, dia sebenarnya perlu menolak tawaran ini. Dia perlu fikirkan dengan memikul tanggungjawab dan perlu fikirkan perbelanjaan rumah, perbelanjaan bulanannya. Adakah jika dia menerima tawaran ini, sebenarnya dia akan terpaksa membayar lebih perbelanjaan bulanan tadi untuk plan tadi sebanyak RM50 lebihannya. Jadi kat sini perlu menolak. Kenapa? Kerana dia akan terbeban dengan bayaran tadi dengan tambahan sebanyak RM50 sebulan. Di mana asal tadi RM35. Dia kena tambah lagi RM50. Jadi sebenarnya ini adalah lebih banyak berbanding plan yang dia telah sedia ada. Jadi tidak perlulah dia menerima tawaran tersebut. Dan untuk situasi yang keempat, ini kita ada Encik Jasper Singh nak beli plan insurans pendidikan untuk anaknya. Jadi dia masih ragu-ragu kerana perbelanjaan bulanannya akan meningkat. Di sini dia perlu fikir bahawa jika dia menyertai plan insurans pendidikan anaknya, adakah perbelanjaan bulanannya akan meningkat dan adakah dia mampu. Jadi di sini boleh tuliskan nilai kesederhanaan atau nilai bertanggungjawab. Jadi Encik Jasper Singh perlu merangka pelan perbelanjaan bulanan dengan lebih teliti. Kenapa? Kerana perbelanjaan bulanannya akan bertambah jika dia menyertai plan insurans bagi pendidikan anaknya. Jadi mungkin dia boleh fikirkan cara lain, mungkin dengan menabung. Dia boleh menabung pendidikan anaknya mengikut kemampuan. Contohnya menyimpan sedikit wang berdasarkan perbelanjaan bulanannya. Jadi ada 4 situasi.
Okay, pelajar boleh tengok cadangan jawapan dan semak jawapan masing-masing. Okay, untuk soalan penilaian A dan B, okay, buku teks muka surat 148. Okay, ini adalah A berkaitan dengan keratan akhbar juga, iaitu berkaitan muflis juga, dan ada 5 soalan. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Okay, untuk yang pertama, mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Ini lebih kurang sama macam soalan struktur tadi. Tetapi soalan struktur tadi lebih kepada golongan muda. Okey, dia nak jelaskan. Ni kita boleh tuliskan faktor lah. Okey, faktor tidak menguruskan perbelanjaan mengikut keutamaan. Dan iaitu huraian dia membuat pembelian tanpa perancangan yang teliti. Dan yang kedua, faktor mungkin tabiat berbelanja menggunakan kad kredit tanpa batasan. Dan sikap ini mementingkan gaya dan status ni tanpa mengira kemampuan keuangan yang dimiliki. Okay, untuk soalan nombor 2, cadangkan usaha. Okay, nak menangani isu muflis. Okay, bagaimana kita nak cuba menangani isu muflis? Okay, yang pertama, kita boleh mempelajari ilmu menguruskan perbelanjaan yang beretika. Okay, yang kedua, pendidikan keuangan yang didedahkan sejak peringkat awal. Dan yang ketiga, menekankan kesedaran dalam membuat pembelian mengikut keperluan berbanding kehendak. Untuk soalan yang ketiga, bagaimanakah amalan nilai universal dapat membantu anda menguruskan perbelanjaan secara beretika? Sini pelajar boleh tuliskan nilai lah. Mungkin boleh tulis saya boleh mengamalkan nilai kesederhanaan. Dalam perbelanjaan dan tidak boros. So bagaimana kita boleh sentiasa fikirkan kesan jika setiap wang dibelanjakan. Maknanya kalau wang dibelanjakan secara berlebihan, apa kesan dia? Mesti sentiasa fikirkan kesan. Soalan keempat, bagaimanakah anda mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian? Ini adalah aplikasi lah. Bagaimana amalan perbelanjaan beretika. Di sini ada 5 cara amalan pengurusan perbelanjaan beretika. Yang pertama, membuat anggaran perbelanjaan mengikut keuangan yang dimiliki. Yang kedua, boleh menyediakan senarai barangan dan perkhidmatan yang diperlukan. Maknanya kena buat checklist. Yang ketiga, membeli barangan secara tunai dan nak mengelakkan daripada guna kad kredit. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan iklan jualan murah. Dan akhir sekali, setiap perbelanjaan perlulah dibuat dokumentasi untuk merekod perbelanjaan setiap bulan terutamanya. Dan akhir sekali pelajar, untuk penilaian A, soalan 5, dia tanya apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada individu dan negara yang diisytiharkan muflis. Kesan jangka pendek, seorang individu akan berdepan masalah keuangan dan menanggung beban hutang yang tinggi. Manakala dalam jangka masa yang lebih panjang, kesannya nama akan disenarai hitamkan. Nama akan blacklist lah dan mengalami kesukaran untuk kita buat pinjaman pada masa akan datang. Di sini juga negara akan menanggung hutang beban ataupun beban hutang pengguna yang tinggi. Jadi untuk penilaian B, ditanya berkaitan penggunaan kad kredit lebih banyak mendatangkan keburukan berbanding kebaikan. Bincangkan. Untuk penilaian B, cikgu minta pelajar cuba buat sendiri. Ini lebih kepada macam esei, soalan bahagian C. Mungkin pelajar boleh cuba buat dalam bentuk esei dan dapatkan, ini adalah untuk dapatkan 10 markah. Ini mungkin pecahan untuk soalan bahagian C, B contohnya. Jadi pelajar cuba tuliskan, ini tak ada nilai, soalan tak ada nilai. Hanya tulis huraikan sahaja untuk dapatkan 10 markah. Selamat menjawab. Sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.